Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada tajuk hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Anis Syamimi binti Ayukan, Nur Amila binti Sulaiman, Nur Aisyah binti Fairuz, Nur Azrin Farina binti Muhammad Azhan, Nur Fakihah binti Abdul Muttalib, Nur Syazliana binti Adnan, Nur Aini binti Muhammad Dong, Nur Ashikin binti Songgib, Siti Nur Fatihah binti Abdul Ghani dan saya Siti Aja Nurlia binti Mustafa. Tajuk kami pada hari ini ialah tanggungjawab suami dan isteri berpandukan Islam. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Fairuz. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan dalam tanggungjawab suami dan isteri berpandukan Islam. Terdapat 3 poin yang saya ingin ketengahkan. Poin yang pertama ialah konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Ia berkaitan dengan hubungan suami dan isteri yang memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah keluarga. Sesungguhnya ayat tersebut telah dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 21 yang menerangkan mengenai konsep keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Poin yang kedua ialah kesejahteraan rumah tangga dapat dimantapkan dengan cara membentuk, mengekal dan memperkaya perhubungan suami isteri. Hal ini dapat dijayakan jika suami isteri mempunyai kualiti secara langsung seperti berbahagian masa, saling bekerjasama dalam satu rumah tangga yang akan membawa kesan positif dalam membina kualiti perkahwinan. Poin yang ketiga ialah suami isteri perlulah memahami fungsi dalam sesebuah rumah tangga disebabkan perbezaan dan kelebihan yang ada antara kedua-duanya. Hal ini kerana Allah telah menciptakan setiap manusia mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu dan perlulah saling memahami untuk membentuk sebuah rumah tangga yang kekal abadi selamanya dan mengelak berlakunya perceraian berpandukan Islam. Assalamualaikum, saya Nur Azrin Farina binti Muhammad Azhan akan menerangkan mengenai latar belakang kajian. Yang pertama ialah Islam merupakan salah satu agama yang disanjung tinggi. Kedua, Islam adalah menentukan peraturan, undang-undang untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan yang terakhir, syariat Islam telah membahagikan hak dan tanggungjawab suami isteri kepada 3 bahagian iaitu hak isteri terhadap suami, hak suami terhadap isteri dan hak bersama suami isteri. Penyataan masalah. Berikut merupakan penyataan masalah bagi isu ini. Kehadiran orang ketiga. Punca perceraian meningkat di Kedah. Seterusnya, persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan kajian yang kami ketengahkan, iaitu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pergaulan yang baik antara suami dan isteri? Yang kedua, mengapakah berlaku isu pengabaian tanggungjawab antara suami dan isteri? Yang ketiga, pengabaian tanggungjawab boleh menyebabkan pergaduhan dan perbalahan dalam sesebuah keluarga. Dan yang terakhir, apakah hak-hak dan tanggungjawab yang perlu dijalankan dan disediakan oleh suami atau isteri dalam institusi kekeluargaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Songgib, nombor matrik CB 220131. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang pengabaian tanggungjawab. Kita tahu bahawa tanggungjawab sebagai suami adalah sangat penting bagi mengelakkan daripada berlakunya isu pengabaian nafkah oleh pihak suami. Kebanyakannya, kes yang diterima berpunca daripada suami yang sering cuai memberikan nafkah kepada isteri. Tambahan pula, sikap suami yang bermalasan dalam melaksanakan tanggungjawab turut menjadikan isu pengabaian dalam membawa kepada pergaduhan. Selain itu,
kegagalan seseorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri melebihi tempoh 4 bulan akan menyebabkan tindakan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia yang membolehkannya dikenakan fasa. Oleh itu, suami yang mengabaikan tanggungjawab ini termasuk dengan adanya jumlah pendapatan yang sedikit memberikan kesan kepada isteri dan menyebabkan tanggungan keluarga serta hutang yang banyak sukar untuk memberikan nafkah yang secukupnya sama ada anak-anak ataupun isteri. Seterusnya ialah isu komunikasi. Komunikasi ini merupakan kunci utama untuk menentukan suatu kebahagiaan untuk sesebuah hubungan antara suami dan isteri. Selain itu, isu pengurusan kewangan, status ekonomi yang tidak stabil membuat setiap pasangan suami isteri menghadapi tekanan daripada pemberian nafkah dan perbelanjaan keluarga. Dan akhir sekali ialah isu pengurusan konflik. Permusuhan boleh berlaku disebabkan adanya perselisihan faham atau pertengkaran yang menjadikan cabaran dalam perkahwinan itu serta konflik antara perbezaan latar belakang dan kepribadian setiap pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amila Binti Sulaiman. Saya akan menerangkan berkaitan dengan metodologi. Kita tahu tujuan metodologi adalah membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi bagi tentang pengaplikasian kaedah dan membuat huraian tentang proses kajian yang kami lakukan, iaitu kajian berkaitan tanggungjawab suami dan isteri berpandukan Islam. Okey. Seterusnya pendekatan kajian kami, yang pertama adalah kami mengambil langkah mengenai perkara berkaitan dengan sampel pengukuhan dan analisis data. Data yang kami ambil ialah data yang ikut semasa, punca-punca perceraian, konflik, cara-cara untuk mengatasi perceraian. Lepas tu seterusnya mengenai pasti tahap tanggungjawab. Tanggungjawab suami dan isteri di kalangan pelajar. Seterusnya menganalisis punca perceraian dan kami membincangkan cara penyelesaian berkaitan dengan perceraian yang berlaku. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian, kaedah yang pertama kami gunakan adalah kuantitatif, iaitu soal sidik. Soal sidik ini adalah bagi mengumpul maklumat dari kalangan pelajar UTHM untuk kami mendapat tahu tahap penguasaan tajuk yang kami kaji, iaitu tanggungjawab suami dan isteri berpandukan Islam. Seterusnya adalah kualitatif rujukan. Rujukan ini kami mendapat daripada sumber internet berkaitan dengan isu semasa perceraian yang berlaku di Malaysia. Okay. Seterusnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan rujukan yang diperolehi pada bahan ilmiah seperti buku, akhbar, kamus dan sumber internet berkaitan dengan populasi, isu semasa perceraian serta tahap pengetahuan masyarakat berkaitan dengan topik yang kami kaji, iaitu tanggungjawab suami dan isteri. Sekian, saya continue kepada seterusnya. Saya Nur Azmin Farina binti Muhammad Azhan. Saya akan membentangkan bahagian sampel kajian. Persampelan kajian adalah kumpulan manusia, institusi, tempat atau fenomena yang menjadi sumber informasi yang diperlukan untuk sesuatu kajian. Pemilihan sampel dalam kajian berlaku secara rawak daripada sesuatu populasi untuk dikenal pasti. Dalam hal ini, kajian ini menggunakan cara kualitatif, iaitu melalui responden untuk kajian dan tinjauan. Responden bagi kajian yang dilakukan ini terdiri daripada 40 orang pelajar dari UTHM. Cara analisis data. Data yang dikumpul dalam analisis ini menggunakan kekerapan, peratusan, jadual, graf dan carta. Ia juga dianalisis dengan menggunakan platform Google Form bagi memudahkan untuk mendapatkan jumlah kekerapan dan juga peratusan data. Terdapat 3 bahagian dalam
silap. Tak apalah, aku cut, aku ambil yang bahagian ni balik. Cara analisis data. Data yang dikumpul dalam analisis ini menggunakan kekerapan, peratusan, jadual, graf dan carta. Ia juga dianalisis dengan menggunakan platform Google. Susahnya aku nak cakap. Lagi. Cara analisis data. Data yang dikumpul dalam analisis ini menggunakan kekerapan, peratusan, jadual, graf dan carta. Ia juga dianalisis dengan menggunakan platform Google Form bagi memudahkan untuk mendapatkan jumlah kekerapan dan juga peratusan data. Terdapat 3 bahagian soalan di dalam Google Form yang digunakan, iaitu 1 bahagian A, latar belakang responden. 2, bahagian B, kefahaman tentang tanggungjawab suami dan isteri berpandukan Islam. Dan yang terakhir, bahagian C, punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya perceraian di Malaysia. Demografi. Bahagian ini menerangkan secara terperinci tentang keputusan analisis yang dibuat dalam kalangan pelajar UiTHM. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kajian pemerhatian dan analisis dokumen. Dalam kajian ini, lebih memfokuskan kepada kajian yang menggunakan Google Form untuk dijadikan satu platform bagi menjalankan kajian terhadap kefahaman pelajar UiTHM mengenai tanggungjawab suami dan isteri berpandukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Muhammad Dong. Saya daripada program DBC memegang metrik DB 220035. Hari ini saya akan membentangkan tentang demokrasi respon berdasarkan umur. Dalam slide ini menunjukkan peringkat umur yang tertinggi ialah 21 tahun sehingga 23 tahun yang mempunyai seramai 32 orang responden dan mempunyai peratusan sebanyak 76.2%. Selain itu, umur 18 hingga 20 tahun dan 23 hingga 25 tahun mempunyai bilangan responden yang sama, iaitu seramai 4 orang responden dan bilangan peratusan sebanyak 9.5%. Dan manakala peringkat umur yang paling rendah dalam kalangan responden ini ialah 26 tahun di mana hanya 2 orang responden sahaja dan mempunyai peratusan sebanyak 4.8%. Seterusnya, demografi responden berdasarkan status. Dalam jadual menyatakan status responden di mana pelajar telah berkahwin dan belum berkahwin saja. Dalam rajah di atas menyatakan responden adalah dari pelajar yang masih bujang mencapai sebanyak 37 orang responden dan mencapai peratusan sebanyak 88.1%. Manakala bagi pelajar yang telah berkahwin sebanyak 5 orang responden dan mencapai peratusan sebanyak 11.9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Mimi. Saya akan terangkan tentang permasalahan kajian. Antara soalan yang mempunyai kekerapan yang tinggi adalah tentang isu rumah tangga merupakan bualan hangat di dada-dada akhbar dan tumpuan isu semasa masa kini. Faktor yang kami ambil adalah sangat setuju, setuju dan tidak setuju. Kekerapan yang paling tinggi adalah setuju iaitu seramai 23 orang, peratus 53.3%. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kes perceraian dalam kalangan artis pada masa kini menjadi bualan hangat di media-media sosial seperti Instagram, TikTok dan sebagainya. So, isu ini adalah isu yang paling kritikal dalam topik perceraian ini. Seterusnya adalah permasalahan yang berkaitan dalam sesebuah rumah tangga adalah disebabkan kelalaian menjalankan tanggungjawab. Berdasarkan Google Form, seramai 20 orang menjawab setuju iaitu peratus 46.5%. Seterusnya adalah tentang punca perceraian di Malaysia. Ini adalah salah satu soalan yang mendapat responden yang memberangsangkan iaitu soalan tentang segelintir pasangan yang gemar berkongsi masalah rumah tangga di media sosial akan menyebabkan masalah menjadi serius. Kami mengambil 3 faktor iaitu sangat setuju, setuju dan tidak setuju. Setuju mendapat kekerapan yang paling tinggi iaitu 20 orang sebanyak 46.5%. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Abdul Talib. Saya akan membentangkan kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat saya rungkaikan adalah pertama, perkahwinan memerlukan ilmu. So perkahwinan tanpa ilmu daripada pihak isteri dan suami akan menyebabkan ketidakpersefahaman. So yang kedua yang dapat saya rungkaikan adalah, poin kedua adalah saling mengetahui peranan dan tanggungjawab isteri dan suami. Bila kita tahu peranan dan tanggungjawab, kita akan memberikan sepenuhnya komitmen dan kita tahu bila ada pergaduhan atau apa, so akan ada rasa tanggungjawab tu akan lebih menjadikan perhubungan tu erat. Dan poin yang ketiga yang saya nak sampaikan kat sini adalah perkahwinan adalah ibadah. So setiap apa-apa yang kita lakukan dalam perkahwinan adalah ibadah yang sebenarnya kita tak rasa macam melakukan ibadah, tapi sepanjang perkahwinan tu start daripada akad tu dah merupakan ibadah untuk kita. Jadi semoga saya berharap pasangan-pasangan dekat luar sana untuk tidak ada istilah penceraian lah, sebab kes penceraian sekarang sangat tinggi. So saya harap semua pasangan kat luar sana boleh menjadikan perkahwinan itu adalah ibadah tertinggi. So sekian daripada saya, Nur Fakihah. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurfatia Ghani dengan nombor matriks DF200007. Seterusnya, bagi mengakhiri kesimpulan ingin saya kongsikan sabda Rasulullah SAW yang menekankan perkahwinan dalam Islam, iaitu riwayat Al-Baiki dan Al-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat yang bermaksud, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha untuk menyempurnakan sebahagian daripada agamanya. Oleh itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah kepada sebahagian lain lagi yang berbakti. Baginda bersabda dalam riwayat yang lain pula, iaitu riwayat Ibnu Majah dan riwayat Al-Tirmidzi yang menekankan tanggungjawab keluarga yang bermaksud, sebaik-baik kalian adalah baik kepada ahli keluarganya dan aku merupakan yang terbaik dalam melayan ahli keluargaku. Justru itu, perkahwinan adalah sesuatu tanggungjawab yang besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita memenuhi seperti mana yang disebutkan di atas bagi menggapai erti sebenar keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu saja daripada kami. Terima kasih.